Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria, yang berbahagia ini, iaitu 19 Ramadan 1442 bersamaan dengan 1 Mei 2021, kita dapat meneruskan agenda kita, iaitu tafsir dan tadabbur beberapa ayat dari surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20, dalam juzuk yang ke-16, kita masih lagi dalam episod cerita Nabi Allah Musa AS. Di mana dalam siri yang lepas, kisah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang dialog di antara Nabi Musa AS dengan Rabbul Alamin. Kemudian sambungan kita pada kali ini iaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa AS supaya pergi berdepan dengan At-Taghutul Akbar, taghut yang paling agung dalam dunia ketika itu, iaitu Fir'aun. Bila nak pergi berdepan dengan Fir'aun, bukan calang-calang orang, Fir'aun. Maka Nabi Musa AS telah memohon dengan Allah Azza wa Jalla 7 permohonan ataupun 8. Ada setengah ulama kata 7, ada kata 8. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan Nabi Musa dan diberi cerita 8 nikmat yang Allah anugerahkan kepada Musa supaya lagi mantap, lagi kuat semangat Nabi Musa AS untuk berdepan dengan taghut, maha taghut yang paling besar dalam dunia itu, iaitulah Fir'aun. Baik para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita bermula ayat 24. Ayat yang ke-24, tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 636. 636. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, itu setelah pelantikan Nabi Musa sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Musa 2 tanda mukjizat yang besar, iaitu tongkat
bertukar menjadi ular, hayyatun, thu'ban, aljan. Ular besar, pantas pergerakan. Kemudian diberi juga tangan dia bercahaya. Setelah Nabi Musa mempunyai keyakinan dan kekuatan, pelantikan pertabalan sudah selesai, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa dalam ayat ini. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Baik, sebelum itu, dalam siri yang lepas, kita telah bincang tentang tongkat. Jadi ada riwayat yang menyebut tentang, mengatakan, sebagaimana saya nukilkan dalam kitab At-Tafsirul Munir, mengatakan, bawa tongkat itu min sunanil anbiya, daripada sunnah Nabi-Nabi. Cuma hadis ini, sebagaimana kata Syekh Mulla Ali Al-Qari rahimahullah, dalam kitabnya Al-Asrarul Marfu'ah, dia kata kalam sahih wa laysa lahu aslun sarih. Kata-kata itu betul, ada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang memang dia bertongkat. Tetapi tidak ada asal yang soreh dari sudut riwayatnya. Tidak ada asal yang soreh dari sudut riwayatnya. Sama juga Al-Qawji dalam Al-Lu'lu' Al-Marsu' juga dia kata laisa lahu aslun soreh. Maksudnya tidak ada asal. Sebab itulah ada riwayat mengatakan at-tawakku ala asa min akhlaqil anbiya, yang dikeluar oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan lain-lain, dan juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa mengatakan hadis itu tidak sahih, maudhu'. Ada yang mengatakan maudhu'. Maknanya hadis tentang tongkat itu panjanglah dia punya riwayat cerita dia, panjang riwayat. Kita mengatakan para anbiya memang dia ada tongkat. Contohnya Nabi Musa, daripada awal lagi dia bertongkat. Sebab apa? Sebab dia pengembala kambing. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga ada kalanya membawa tongkat. Tetapi bukanlah satu sunnah setiap orang itu kena bawa tongkat. Kata di para ulama, kesimpulan bab tongkat ini, tongkat itu dibawa apabila perlu. Kita sakit kaki, sakit lutut di jalan-jalan yang berbahaya contohnya, elok kita ada tongkat. Jadi kalau kita, itu wallahu alam. Baiklah para jemaah sekalian, sedikit huraian tentang tongkat. Baik, saya nak pergi kepada kisah kita yang panjang ini, iaitulah kisah Nabi Musa alaihi salam telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat 24. Selesai daripada pelantikan dan sudah ada tanda-tanda mukjizat yang sudah diberi, maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Musa, izhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Itu dia panggil makna taghut, tagha dengan makna melampaui batas. Allahu Akbar. Tengok nota 858. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun yang telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezaliman. Dua kali zalim. Satu, kufur Fir'aun ni sampai peringkat dia mengaku dia jadi Tuhan. Maknanya orang lain tu tak mengaku Tuhan. Cuma dia sembah berhala, sembah lain-lain. Tapi Fir'aun dia sendiri itu Tuhan. Maknanya qimmatun fit tughyan, kemuncak dalam kekufuran, dalam ketaghutan, iaitulah perbuatan Fir'aun. Dan dia juga telah melakukan kezaliman, menindas Bani Israel dan lain-lain cerita. Maka walaupun begini kasarnya Fir'aun, Allah Ta'ala perintah Nabi Musa supaya pergi berdepan dengan Fir'aun dengan cara yang begitu baik sebagai seorang pendakwah. Semoga ia beriman dan menurut ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita kena ingat sejarah Nabi Musa AS. Nabi Musa dengan Fir'aun mempunyai sejarah yang besar, iaitu Musa duduk di rumah Fir'aun. Kemudian dia membesar dan dia juga telah melakukan beberapa perkara, di antaranya yang terakhir insiden yang berlaku di antara Musa dengan kaum Fir'aun dengan Qibti, iaitulah Nabi Musa tampar seorang Qibti sehingga mati. Selepas daripada itu Nabi Musa diarahkan supaya keluar dari Mesir pergi ke Madian.
10 tahun di Madian, tiba-tiba bila Nabi Musa pulang, nak balik semula ke Mesir, dia berhenti di Tur Sena. Dan ini untuk fakta maklumat para jemaah sekalian, kisah kita ini masih lagi di Bukit Tur Sena. Ingat, kisah kita masih di mana? Masih lagi di Bukit Tur Sena. Maknanya waktu dalam bermunajat. Maknanya yang pertama, waktu munajat ini, kita tengok dalam ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi Musa. Ada cahaya, Nabi Musa pergi. Bila pergi, diminta supaya buka kasut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala panggil Musa dan maklumkan inni anallah. Aku ni Tuhan. Kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa di tangan kamu? Mana berlakulah orang panggil setelah berlakunya pertabalan, jawatan, menerima jawatan, kemudian diberi latihan. Latihan iaitu tongkat bertukar menjadi ular dan tangan keluar cahaya. Selesai daripada ini, maka mari episod yang ketiga, iaitu Allah perintah Musa supaya pergi jumpa Firaun. Jadi para jemaah sekalian, semua peristiwa ini berlaku di mana? Pada malam Nabi Musa AS bermunajat di Bukit Tur Sena. Di Bukit Tur Sena. Itu dari sudut fakta. Baik. Nabi Musa AS, dia tahu siapa Firaun. Dan dia juga ingat nostalgia apa yang telah berlaku di antara dia dengan Firaun di Mesir. Maka Nabi Musa AS, dia tak kata, ya Rabbi, aku ada dosa dengan Firaun. Ya Rabbi, aku ada kes dengan Firaun. Tapi Nabi Musa AS telah minta 7 perkara ataupun 8 permohonan kekuatan dari sudut fizikal, kekuatan dari sudut hujah, kekuatan dari sudut spiritual, dari sudut rohani. Maka kita sebagai pendakwah, orang yang nak memikul tugas dakwah, mesti ada ketiga-tiganya ini. Tiga-tiga kita kena ada. Kekuatan dari sudut jiwa, dari sudut tubuh kita kena kuat. Yang kedua, hujah kena mantap. Yang ketiga, alaqah, hubungan di antara kita dengan Allah mesti kuat. Maka di situlah barulah kita lahirlah seorang pendakwah yang kuat, yang hebat, insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian. Kita sedar Allah Ta'ala nak hantar Musa pergi jumpa siapa? Jumpa Firaun. Untuk apa? Untuk nak ajak Firaun supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk nak hentikan Firaun daripada memusuhi, menzalimi Bani Israel. Dan Nabi Musa juga ada kes dengan Firaun. Sepatutnya, dengan otak kita, sepatutnya Nabi Musa AS minta, ya Rabbi, oleh kerana Firaun ni banyak bala tentera, aku nak minta tentera yang lebih besar daripada Firaun. Minta takwin jaish, tentera. Tapi permohonan yang Nabi Musa minta pelik, bukan itu yang dia minta. Tengok, tuan-tuan, para pelajar sekalian, ada 7 ataupun 8 permohonan Nabi Musa. Yang pertama, tengok ayat. Qala rabbi shrah li sadri. Allahu Akbar. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku akan dadaku. Lapangkan bagiku dadaku. Tengok nota di bawah, 859. Oleh kerana perkara yang ditugaskan kepadanya amat besar, dan Firaun itu pula seorang raja yang amat kejam, angkuh, sombong, takabur, maka Nabi Musa AS merayu ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilapangkan dadanya sehingga ia dapat menghadapi segala pertentangan dengan tabah hati. Mana kita minta Rabbi wasi' li sadri, lapangkan dada aku, supaya aku faham apa tugas aku dan aku berani untuk berdepan dengan Firaun dan aku bersedia untuk menerima apa saja pertentangan daripada Firaun. Jangan sempitkan dada kita. Kita ni kalau dalam perjuangan dada kita sempit, susah.
Nah, sekali orang kritik kita ya, merah muka sampai ke telinga, sampai ke kepala, payah macam ni. Maka Nabi Musa minta lapang dada. Kalau setakat Firaun nak hentam, nak kata, kita kata pedulikan dia, sebab agenda kita besar, nak ajak dia kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Itu permohonan yang pertama. Kemudian Musa minta yang kedua. Permohonan yang kedua, wa yassir li amri, dan mudahkanlah bagiku akan tugasku. Kita minta sahil alayya ya Rabbi, permudahkanlah urusan saya nak berdakwah kepada Firaun, dan apa saja rentangan biar mudah. Yang pentingnya Nabi Musa nak jumpa Firaun, Firaun nak jumpa. Nabi Musa minta tarikh nak masuk menghadap, boleh. Maknanya urusan ini biar berjalan dengan mudah, Bagaimana kalau kita nak pergi dakwah kepada orang tak mau jumpa kita? Macam nak dakwah? Jadi itu susah. Maka Nabi Musa minta yang kedua, dia dari sudut jiwa dia tenang, dari sudut urusan pun tidak ada banyak kerana, birokrasi tak banyak, boleh je nak menghadap Firaun senang-senang. Permohonan yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani. Allahu akbar. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Untuk apa? Yafqahu qawli, supaya mereka faham akan kata-kataku. Di sini panjang sikit cerita. Tengok nota di bawah. 860. Yakni, jadikanlah daku seorang yang petah, fasih berkata-kata, supaya mudah dipahami oleh orang ramai, dan supaya aku dapat mengalahkan hujah-hujah lawan, hujah Firaun. Maka di sini para ulama tafsir kata, Nabi Musa minta wahlul 'uqdatan. Dia minta supaya hilang lidah dia yang tidak fasih. Mungkin bercakap gagap ke macam mana dia punya bahasa, supaya hilang. Untuk apa? Untuk dia menyampaikan maklumat kepada Firaun. Kata Hasan Basri, halla 'uqdatan wahidah. Nabi Musa minta satu je, bukalah ikatan lidah aku ni. Kalau dia minta semua fasih terus boleh je, tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia tak tamak, dia minta satu-satu. Allahu akbar. Karena itu da'bul anbiya, para nabi alaihi salatu wassalam, la yas'aluna illa bihasabil hajah. Mereka tidak minta kecuali sekadar keperluan. Maka apa sebabnya Nabi Musa ni lidah dia tidak fasih? Kenapa? Dalam cerita yang masyhur, tuan-tuan tandalah cerita masyhur ni. Dalam kitab Al-Qasasul Qur'ani yang ditulis oleh Syekh Salah Al-Khalidi, dia kata sebahagian daripada ulama tafsir dan juga ulama hadis membawa riwayat ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Daripada kata-kata Ibnu Abbas, tapi bukan daripada Nabi, tidak marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mauquf pada Ibnu Abbas, sebagaimana kata di para ulama, Imam Ibnu Katsir contohnya, dia kata demikian juga diriwayat oleh ulama-ulama hadis. Dia kata apa? Nabi Musa waktu kecil, dia duduk atas riba ibu dia, isteri Firaun. Tiba-tiba Firaun pegang dia. Bila pegang, dia pegang janggut Firaun, dia hentap. Sakit Firaun, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka Firaun mengamuk, nak bunuh dia. Kata di mak dia, jangan abang, budak kecil, kau nak ambil kira dengan dia. Habis macam mana nak buat? Mu nak tahu dia budak cerdik tak cerdik? Dia ambil bara api, ambil buah tamar, letak sebelah-sebelah kan. Musa pergi ambil api, letak lidah. Sakit. Yang menyebabkan lidah dia lepas bara itu tak pasih. Kata di Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika meriwayat ini, dia kata ini riwayat dicerita oleh Ibnu Abbas
ka'annahu talaqahu, mungkin Ibnu Abbas meriwayat cerita ini daripada Israiliyat an Ka'b bin Ahbar wa ghairuhu, wallahu alam. Itu kritikan Ibnu Katsir terhadap cerita. Maknanya Ibnu Katsir tidak menerima cerita ini. Sebab itulah dalam Syekh Salah, analisa kepada cerita ini saya bawa di sini supaya tuan-tuan dapat ingat. Cerita yang kata letak bara api itu masyhur. Daripada Ibnu Abbas tak ada orang pertikaikan. Cuma bagaimana kita nak memahami dalam beberapa ayat. Al-Quran ini menafsir sebahagian dengan sebahagian lain. Tafsir ba'duha min ba'd. Kita tengok, yang pertama kita tengok kepada permohonan Nabi Musa sini. Qala rabbi syrah li sadri. Cerahkan lapangkan dada aku. Permudahkan urusan aku. Dan lepaskan ingatan dan lidahku supaya orang faham kata-kataku. Ini ayat kita yang baca hari ini. Sampai 25. Dalam ayat lain, surah Asy-Syu'ara, Nabi Musa cakap apa? Wa iznada rabbuka Musa ani'til qawma zalimin qawma Fir'aun. Musa mau pergi jumpa Fir'aun. Nabi Musa bagi tahu. Qala rabbi inni akhafu an yukazzibun. Ya Allah, saya bimbang takut mereka dustakan dakwah saya. Wa yadhiqu sadri, bila dia dusta, saya ni mudah gelabah. Mudah menggelabah, mudah orang panggil panik contohnya. Jadi sempit dada. Bila sempit dada saja, la yantaliqu lisani, yang menyebabkan saya tak boleh nak bercakap dengan baik. Oleh itu, fa'arsil ila Harun. Mintalah Harun pergi bersama saya. Mana kalau saya tak nak bercakap, Harun akan cover balik. Ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 hingga 13. Dalam surah Al-Qasas ayat 33-34, Nabi Musa bagi tahu, bila Allah Ta'ala perintah dia supaya pergi jumpa Fir'aun, Musa kata apa? Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Ya Allah, aku telah bunuh di kalangan mereka Qibti. Aku bimbang takut dia bunuh aku. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Akhi Harun lebih petah bercakap. Maka analisa dari sini mengatakan bahawa Nabi Musa AS bukanlah seperti yang didakwa, yang masyhur itu lidah dia tak boleh nak cakap sebab langsung tak faham. Tapi Nabi Musa lebih kepada dia panggil, bila dia berdepan dengan musuh, bila musuh bantah cakapan dia, menyebabkan dia jadi menggelabah dan dia sukar untuk mengeluarkan kata-kata yang fasih. Ini satu analisa. Kita kata Masya Allah, munasabah juga logik di sini. Tapi Harun jenis tenang, cool orangnya. Maknanya kalau orang provokasi ke apa benda, tak ada apa. Sebab itu kadang-kadang kita tengok perbahasan di dalam debat ke, tak usah kata debat lah, dalam parlimen kan contohnya ada. Dalam dewan ke, kita tengok bila ada orang provokasi, ada setengah orang ni melenting, lompat-lompat. Dia punya bercakap sampai tak orang panggil tak ketahuan, keluar bahasa-bahasa yang pelik-pelik. Itu dia panggil bahasa. Baik. Maka di sini analisa mengatakan bahawa Nabi Musa bukanlah seperti yang masyhur itu, tapi dia lebih kepada bila dia kena attack ataupun provokasi bahasa yang menyebabkan Musa tak boleh nak bercakap dengan fasih. Wallahu alam, itu analisa yang dibuat. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Qasasul Qurani, menarik dia punya kisah, analisa dia kepada peristiwa ini. Baik, saya nak pergi kepada permohonan yang keempat. Nabi Musa minta dengan Allah Azza wa Jalla yang keempat. Waj'al li waziran min ahli. Allahu Akbar. Waj'al li waziran min ahli. Dan jadikanlah bagiku seorang penyokong dari keluargaku. Waj'al li. Siapa dia penyokong itu? Haruna akhi. Harun, saudaraku. Jadi saudaraku ini, Harun AS, fasih, dia tidak mudah panik dan lemah lembut orangnya. Jadi aku nak seorang lagi, kalau aku tak mampu nak berhujah, orang panggil bahasa tak fasih ketika itu, Harun boleh cover balik. Baik para jemaah sekalian, tentang Harun. Harun ni tak banyak cerita dia. Cerita dia, nama dia disebut banyak kan dalam Quran. Tapi hikayat dia tidak disebut panjang. Di mana Harun lahir, di mana, cuma ada sebagian ulama mengatakan Harun ni lebih besar daripada Musa.
akbar min Musa, abang dia. Wallahu alam. Dan maknanya ketika Nabi Musa nak masuk Mesir, Harun masih ada di Mesir. Yang lari ke Madian Musa seorang je. Yang bunuh Kibti Musa. Harun tak bersalah, maka dia masih ada di Mesir. Nabi Musa minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya lantik Harun pergi bersama dengan dia untuk berdepan dengan Firaun. Baik. Alhamdulillah. Di sinilah kata di para ulama, kalau kita nak cari siapa orang yang paling baik kepada saudara dia, jawabnya Musa. Sebab apa Musa? Nabi Musa AS, bila dia diberi tugas yang besar, dia perlu pada pembantu. Pembantu yang layak sebagaimana dalam pengetahuan Musa, sebab Musa pun dah 10 tahun tinggal ke kampung. Tapi dia tahulah, dia ada adik-beradik di Mesir, nama Harun. Harun ni seorang yang tenang. Seorang yang tenang, bila bercakap lembut, tenang, cool kata orang, tidak mudah tidak mudah menggelabah contohnya. Maka dia tahu Harun ni ada kepakaran dan ada kebolehan, maka dia minta Allah lantik Harun sebagai Nabi. Inilah di antara adik-beradik yang baik. Habis kalau zaman kita ni lain pula. Kalau kita dapat jawatan, kita lantik adik-beradik kita, orang kata kroni. Kan? Oh, main kroni dah tu. Jadi kita tengoklah nak jadi kroni ke apa benda, kita kena tengok kepakaran. Kalau orang tu memang pakar sungguh, dan kita sangat memerlukan kepada kesetiaan orang, jadi insya-Allah tidak salah sebagaimana Nabi Musa AS telah melantik Nabi Harun sebagai wazir, sebagai pembantu dia. Allahu Akbar. Baiklah, kita nak ambil satu patuh yang dulu dengan zaman kita ini sukar. Sebab zaman sekarang ni macam-macam orang boleh tuduh, macam-macam orang boleh katakan. Baiklah. Nabi Musa minta yang kelima, dia kata apa? Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi baik. Ushdud bihi azri, iaitu yang kelima. Ay qawi bi Harun zahri wa a'inni bihi. Kuatkanlah dengan sokongan Harun akan pendirianku. Maknanya lantik Harun, aku jadi kuat, hujah aku lagi mantap. Yang keenam, wa asyrikhu fi amri, dan jadilah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku. Berapa dah Nabi Musa minta? 6 perkara. Maka jadilah dia dengan aku sama-sama mendapat jawatan Nabi dan jawatan Rasul. Jadi dia seperti aku juga, Nabi dan Rasul. Untuk kami sama-sama pergi jumpa Firaun. Allahu Akbar. Ini kebaikan Nabi Musa kepada adik-beradik dia. Masya Allah, tabarakallah. Kita pun dengan adik-beradik jangan lupalah, kan? Kebaikan-kebaikan tu kita mula dengan adik-beradik dulu, jangan pergi ke lain. Baiklah. Yang ketujuh, Musa kata apa? Kay nusabbihaka katsira, supaya kami sentiasa beribadat dan memujimu. Wa nazkuraka katsira, dan supaya kami sentiasa menyebut dan mengingatimu. Masya Allah, tabarakallah. Manakala kata yang ketujuh, supaya kami bertasbih. Yang ke-8, supaya kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Jadi ada setengah ulama dia campur dua, tasbih dengan ingat kepada Allah Ta'ala itu satu je. Jadi kita kata, Nabi Musa nak minta kekuatan untuk berdepan dengan Firaun 7 permohonan ataupun 8 permohonan. Supaya apa? Supaya dia mempunyai kekuatan, mempunyai semangat yang tinggi untuk berdepan dengan Firaun yang bukan manusia biasa, bukan calang-calang orang katakan, zalim lebih daripada had, tagha. Allahu Akbar. Kata Musa, innaka kunta bina basira. Ya Allah ya Tuhanku, 8 permohonan aku tadi, sesungguhnya engkau adalah sedia melihat dan mengetahui akan ahwal, akan hal kami. Masya Allah, tabarakallah. Mengetahui semua, tidak ada yang tersembunyi daripada kami. Tidak ada yang tersembunyi daripada kami. Maka terimalah permohonan kita, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Selesailah Nabi Musa
mengemukakan 8 permohonan untuk apa? Semua itu kai nusabbihaka katsiran wa nazkuraka katsira. Permohonan aku tadi supaya aku banyak menyembahmu ya Allah, aku banyak melakukan salat, banyak berzikir, banyak bertasbih, supaya jiwa aku mantap, kental, barulah kita pergi jumpa Firaun. Ini di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia pendakwah. Nabi Musa tak minta bajet, Nabi Musa tak minta tentera, Nabi Musa tak minta itu, tak minta ini, tapi dia minta hanya pembantu seorang, minta bahasa dia fasih, minta dia dapat melakukan salat dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini kalau sibuk-sibuk, nak zikir tak sempat, nak pegang Quran tak sempat, banyak benda yang tak sempat. Sebab apa? Oh, very busy. Banyak sibuk, macam-macam. Jadi kita kena belajar sebagai pendakwah, kita kena belajar dengan Nabi Allah Musa AS dalam perkara ini. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian. Apa yang kita dapat? Tengok ayat 36. Qala qad utita su'laka ya Musa. Masya Allah. Allah berfirman, sesungguhnya telah diberikan kepadamu apa yang engkau pohonkan itu, wahai Musa. Nabi Musa bercakap di mana? Di Tur Sina. Ketika itu Allah SWT jawab, Musa, 7-8 permohonan kamu tadi telah diluluskan. Masya Allah, tabarakallah. 7 atau 8 permohonan kamu itu telah diluluskan. Kita kata Alhamdulillah, hani'an laka ya Musa. Allah SWT telah luluskan permohonan Nabi Musa AS. Baik. Dari sudut faedah at-tarbawiyah dalam ayat ini, Nabi Musa minta apa? Minta Allah Ta'ala bantu dia, permudahkan urusan dia sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah yang cukup syarat dia. Cukup syarat dia untuk dia berdepan dengan mad'u, orang yang akan didakwahkan yang begitu kuat, maka kita kena ada persiapan. Di sini para jemaah sekalian, kita kena belajar. Kita kena belajar. Bila kita nak jadi pendakwah, kita kena tengok kategori mana. Contohnya kita nak berdebat dengan non-Muslim, orang Kristian, orang apa, kita kena ada ilmu. Jangan pergi berjadah gitu kata orang. Oh, saya nak lawan, saya orang Islam. Kalah hujah. Islam yang terfitnah. Sama juga, kita nak pergi berdebat dengan golongan ajaran sesat. Ajaran sesat ni yang apa-apa jenis sesat lah. Mu'tazilah ke, apa jenis Jabariyah ke, kumpulan liberal ke, kumpulan apa, maka kita kena ada persiapan. Kalau kita tak mampu, cari orang lain yang mampu yang pergi berdepan. Jangan kita pergi yang menyebabkan dia kata, oh Islam kalah. Bukan Islam kalah, kita yang kalah. Maka Nabi Musa buat persiapan yang rapi, dan jangan lupa persiapan ruhiyah. Tarbiyatuna ruhiyah, maknanya hubungan kita dengan Allah mesti mantap, barulah kita jadi orang yang hebat. Yang ketiga, elok juga kita dalam bab dakwah ni, kalau boleh kita cari orang rapat ni kita, keluarga-keluarga yang dekat, barulah support tu kuat. Tapi kita kena ingat, biasanya pendakwah ni orang lain yang beri sokongan. Kadang-kadang keluarga sendiri tak sokong, adik-beradik pun tak apa nak ngam dengan kita. Maka kita kata itu min sunani di antara cara dakwah atas dunia ni, pendakwah kadang-kadang tidak disupport oleh masyarakat setempat. Biasalah tu. Baik. Akhir ayat ini Nabi Musa AS bagi tahu, innaka kunta bina basira. Engkau tahu semua ya Rabbi tentang kami. Apa faedah dia? Jawab ulama, faedah dia tafwidu ila Allah. Nabi Musa kata, aku serah padamu ya Allah, engkau tahu semua apa keadaan kami. Ini dipanggil husnul adab, kita beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi Musa telah kemukakan keperluan dia. Dia sangat perlu pada bantuan daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia minta 8 perkara tadi. Yang ketiga, dia tahu adik-beradik dia ni orang jujur, orang baik, orang yang punya kepakaran dalam perkara yang mereka diutuskan. Iaitulah untuk berdebat dengan Firaun. Jadi kalau kita kata tak itu, jangan di Allahu Akbar. Maka kalau kita tak mampu, kita kena minta pembantu-pembantu yang boleh membantu kita. Kalau tidak, nyanyi kita. Baik para jemaah sekalian. Di tempat yang sama,
Nabi Musa masih lagi di mana? Masih lagi di Bukit Tur Sena. Setelah selesai permohonan Nabi Musa, Allah jawab apa? Laqad qala qad uti tasu'laka ya Musa. Aku dah kabulkan. Maka Allah Taala ungkit pada Musa 8 perkara nikmat yang terdahulu. Musa, kalau kita sebelum mu jadi nabi ni, sebelum aku lantik mu jadi rasul ni, kamu sudah ada nikmat dengan kami, sudah ada nikmat yang besar yang telah aku anugerahkan kepada kamu. Tanda tuan-tuan, 8 nikmat daripada kecil Nabi Musa alaihissalam. Kita kena tahu dari sudut realitinya, Musa lahir dalam suasana mana? Dalam suasana Firaun sedang mengamuk, bunuh anak-anak laki-laki, hidupkan anak perempuan. Tiba-tiba anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaan Firaun, orang ini dibela oleh Firaun. Inilah benda ajaib yang berlaku dalam dunia. Habis anak orang lain dia bunuh, orang yang nak menjatuhkan kerajaan dia bela. Kita kata wallahi hadhihi min ajaib. Inilah dia kata peliknya kuasa Allah Azza wa Jalla mengatasi segala kuasa yang ada di atas dunia ini. Tak ada siapa yang boleh lawan. Kita kata Masya Allah. Baik. Allah nak kuatkan lagi semangat Musa. Permohonan ni aku lulus. Tapi kamu kenal siapa kamu? Bagaimana aku telah jagamu? Allahu Akbar. 8 perkara Allah Ta'ala sebut di sini. Baik, tengok ayat 37. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. Dan demi sesungguhnya kami telah pun mengurniakan kepadamu berbagai-bagai nikmat pada suatu masa yang lain sebelum ini. Masa mana? Tengok 862. Nota 862. Setelah diterangkan bahawa doanya itu telah makbul. Permohonan Musa Allah Ta'ala luluskan. Di tempat itu selalu. Maka dengan ini Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Musa AS akan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan kepadanya dahulu. Semasa ia baru lahir ke dunia di negeri Mesir. Di saat Fir'aun mengamuk, kan? Fir'aun, Raja Mesir pada waktu itu, ada kata nama dia Ramsis, telah mengeluarkan perintah membunuh tiap-tiap seorang kanak-kanak laki-laki yang baru lahir dari kaum Bani Israel. Mana-mana orang lahir anak laki-laki, mati. Kerana ia pernah mendapat alamat dalam mimpinya bahawa ia akan kehilangan kerajaannya disebabkan seorang kanak-kanak yang baru lahir dari kaum itu. Mana dia dapat cerita. Nabi Musa AS dengan kuasa Allah Azza wa Jalla bukan sahaja telah diselamatkan semasa kecilnya, tetapi telah besar panjang di istana Fir'aun. Allahu Akbar. Fir'aun bela dia. Sebagai anak angkatnya dengan tidak disedarinya, musuh dia bela. Peliklah ni. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Musuh dia yang jaga. Baik, Musa, mu ingat. Nikmat yang pertama. Tengok ayat 38. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. Wahyu di sini dengan makna ilham. Bukan wahyu jadi nabi. Tatkala kami ilhamkan kepada ibumu dengan memberitahu kepadanya. Wahai Ummu Musa, mak Nabi Musa, bila kamu lahirkan anak kamu, nih macam ni kamu buat. Tengok ayat 39. Aniqdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yam falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Tengok. Yang pertama, bila makmu lahir kamu, kami ilham kepada ibumu, Ibu Musa.
Kamu nak jaga budak ni, bimbang kan? Nanti orang SB mari, polis mari, dengar budak lahir, dia tengok laki-laki, dia bunuh. Habis macam nak selesaikan, letakkanlah anakmu dalam peti. Tabut, mana peti? Dalam kotak. Kemudian lepaskanlah peti itu ke laut. Al-Yam, tengok dalam sudut bahasa Yam tu dengan makna laut, dan Al-Yam juga dengan makna An-Nahrul Azim, sungai yang besar. Maka para ulama mengatakan maksud di sini bukan laut, sebab Nabi Musa dilepaskan dalam sungai Nil. Sungai Nil, sungai yang besar di Mesir itu, sungai Nil. Baik, Al-Yam dengan makna laut, dengan makna sungai besar. Maka biarkanlah laut itu membawanya terdampar ke pantai. Meletak sini, sungai ini akan bawa Musa pergi ke tempat pantai Fir'aun. Untuk apa? Falyulqihil al-yam bis-sahil ya'khuzuhu aduwwun li wa aduwwun lah. Allahu akbar. Allahu akbar. Supaya dipungut, diambil Musa itu oleh musuhku dan musuhmu. Masya Allah, tabarakallah. Musa diambil oleh musuh untuk jadi anak angkat. Subhanallah. Tengok 863. Musuh Allah ialah Fir'aun, kerana ia mendakwa dirinya menjadi Tuhan. Dan ia juga musuh bagi Nabi Musa, kerana ia enggan beriman kepada agama Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Maknanya musuh kita bersama. Masya Allah. Habis. Itu yang pertama. Makmu letak kamu dalam peti, lepas dalam sungai Nil. Sungai Nil itu hanyut pergi ke pengkalan Fir'aun. Nikmat yang kedua, tanda. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Allahu akbar. Dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu, ya Musa. Siapa tengokmu, orang jadi kasihan belas. Baby, comelnya, semua pakat sayang nak ambil. Jadi bila tengok Musa, ambil. Bila sampai ke pengkalan Fir'aun, budak ni, Imra'atu Fir'aun tengok, baby, kebetulan dia pula tak ada anak, dia dengan Fir'aun tidak ada anak. Oh, sayang dah dia, sayang. Mari ambil. Anak ni kita jadikan anak angkat. Oh, sudah jadilah. Maka Nabi Musa disayangi oleh siapa? Oleh mak angkat dia. Bawa balik. Allah SWT tutup pemikiran Fir'aun. Inilah budak ajaib. Ia nak runtuhkan kerajaan aku. Tidak. Tapi dia pula jadi pembela, jadi penjaga Nabi Musa. Maka berlakulah tadilah seperti yang kita dah sebut tadi. Tengok yang ketiga, nikmat yang ketiga. Walitusna'a ala aini. Dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku. Maknanya mu membesar dalam rumah Fir'aun, dalam rumah musuh kamu, tapi dengan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Tengok nota 864, yakni Allah Ta'ala menanamkan perasaan kasih sayang dalam hati orang yang melihatnya, sehingga ia dikasihi oleh Fir'aun dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dengan pengawasan Allah yang menjaga keselamatannya. Masya Allah, tabarakallah. Habis, berapa dah kita? 3. Maknanya Allah Ta'ala jaga dia. Bila jaga, Fir'aun tak terfikir. Inilah budak nak runtuh kerajaan kita kan. Yang keempat. Tengok ayat 40. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Tengok yang keempat. Tatkala saudara perempuanmu, kakakmu, pergi mencarimu, kakak dia
ikut tepi laut, tepi sungai. Mana dia lepas sini, anyut, kakak dia ikut tepi sungai, tengok ke mana tabut akan dihanyut oleh air. Mencarimu, lalu berkata kepada orang yang memungutmu. Sampai ke pangkalan Firaun. Budak ni menangis. Lapar. Paniklah makcik dia ni. Macam mana? Kakak dia kata, Puan, maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang boleh memeliharanya? Saya rasa ada seorang makcik yang saya kenal. Dia ni pandai jaga budak. Pandai jaga baby. Boleh jadi kalau makcik ni jaga, dia tak menangis. Budak ni tak menangis. Allahu Akbar. Tengok 8-5 nota. Yakni setelah ia dihanyutkan ke sungai Nil, keluarlah kakaknya mencari dan dengan menyamar diri untuk mengetahui siapakah yang memungut dan memeliharanya. Akhirnya didapatinya di istana Firaun. Oleh kerana mereka sedang mencari seorang pengasuh, maka ia pun membawakan ibunya. Dengan itu kembalilah Musa dalam peliharaan ibunya dengan selamat. Masya Allah. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Allahu Akbar. Maka dengan jalan itu kami mengembalikanmu kepada ibumu supaya tenang tenteram hatinya dan supaya ia tidak berduka cita kerana bercerai denganmu. Mak dia menyusu Musa dengan upah gaji daripada Firaun. Ini lagi pelik. Dahlah budak ni dibela oleh musuh. Diberi gaji pula untuk menjaganya kepada maknya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima. Nikmat yang kelima. Wa qatalta nafsan. Ingatlah Musa. Dan semasa engkau membunuh seorang laki-laki, fanajjaynaka minal ghammi, lalu kami selamatkan engkau dari kesusahan pembunuhan itu. Ini yang kelima. Tengok nota di bawah. Yakni tetakan Nabi Musa sesudah besar, Allah selamatkan dia dari hukuman bunuh setelah ia membunuh seorang laki-laki Qibti dengan tidak sengaja. Orang ni kelahi 2 orang, yang seorang itu minta tolong, Nabi Musa tampar. Dia pun tak sangka nak mati. Bukan nak membunuh. Dan Allah ampunkan dosanya setelah ia bertaubat, serta dimudahkan baginya berhijrah ke negeri Madian, lalu berkahwin dan tinggal beberapa tahun di sana, dan sekarang ia kembali dari sana dalam perjalanan ke Mesir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kami lepaskan kamu. Yang keenam, tengok ayat ni, yang keenam. Wa fatannaka futuna. Dan kami telah melepaskan engkau berkali-kali dari berbagai-bagai cobaan. Allahu Akbar. Banyak cobaan. Mana Nabi Musa ni banyaklah ujian dia. Terpaksa kena melari, membawa diri. Duduk seorang diri. Ghurbah, orang panggil, duduk mengembara di tempat yang asing. Jadi ujian-ujian itu semuanya berpisah dengan keluarga dia. Lari daripada kampung dalam keadaan ketakutan. Tuhan kata, aku lepas berlaku ujian-ujianmu tu. Selamat ya Musa, jangan takut. Allahu Akbar. Yang ketujuh. Falabista sinina fi ahli Madian. Allah. Kemudian engkau tinggal dengan selamat beberapa tahun dari kalangan penduduk Madian. Berapa tahun Nabi Musa duduk sana? 10 tahun. Nabi Musa duduk. Ala anta jurani samaniya hijaj fa in atmamta ashram fa min indik. Mertua dia kata, mah kahwin anak aku ni, mu kena jaga kambing 8 tahun, kalau mu cukup 10 pun itu lebih baik. Maknanya berapa tahun? Paling awal Nabi Musa 8 tahun. Ataupun 10 tahun duduk di Madian. Yang ke thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Setelah itu engkau sekarang datang dari sana, dari Madian, pada masa yang telah ditentukan, wahai Musa, sekarang ini kamu berada di sini depan aku di Bukit Tursena. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-8, Allah kata apa? Wastana'tuka li nafsi. Wastana'tuka li nafsi. Dan aku telah memilihmu untuk menjadi Rasulku.
Maka kita kata habislah situ. Nabi Musa AS telah diungkit oleh Allah Azza wa Jalla berapa perkara? 8 nikmat. 8 perkara Musa aku dah beri pada kamu. Maka apabila selesai daripada pelantikan, selesai daripada Nabi Musa memohon 8 perkara tadi, Allah Ta'ala ungkit pada Nabi Musa 8 perkara pula nikmat telah aku beri. Wahakaza, demikianlah berakhirnya episod detik-detik yang sangat bermakna, sangat berharga ketika Nabi Musa berada di Wadi Al-Muqaddas, Wadi Tua, sesar semua. Maka Nabi Musa AS ghadara al-makan, dia pun turunlah daripada Tursena tadi, dia pergi kepada isteri dia yang sedang menunggu. Lama mana? Wallahu alam. Yang pentingnya selesai dia punya proses pelantikan dan juga latihan dan juga beberapa perbincangan, permohonan. Maka dia balik. Nabi Musa balik jumpa isteri dia bukan lagi sebagai Musa bin Imran sahaja, tetapi Musa bin Imran kalimullah, nabiyullahi wa rasuluhu, nabi dan rasul. Menanggung bebanan tugas yang besar. Apa dia tugas yang besar? Iaitulah untuk berdepan dengan Firaun, Taghutul Akbar pada zaman itu, dengan dibekalkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, dengan mukjizat-mukjizat dan dengan kekuatan jiwa yang mantap, yang rapi. Maka Nabi Musa AS insya-Allah pada ayat 42, izhab anta wa akhuka bi ayatina wa la taniya fi zikri. Musa pergi Mesir, cari adik-adikmu Harun, pergi jumpa Firaun. Jadi episod yang seterusnya Nabi Musa berdepan dengan Firaun di istana Firaun. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang dengan Nabi Musa sudah menghadap Firaun. Apa akan jadi? Kita baca sama-sama dalam ayat yang seterusnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.